Maksudnya kena ada diplomasi lah kat situ. Memang tak dinafikan mungkin benda tak betul kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam podcast BKM Cara Kita. Sebelum tu, terima kasih kami ucapkan kepada para penyokong yang telah subscribe, telah menyokong dan share dan like kami punya podcast BKM kita, Cara Kita. Santailah ini pada hari ini kita santai-santai. Kita akan bersama dengan Haji Omar dan Kak Akma. Okey. So hari ini dah satu viral kita dah tengok, satu viral video berkaitan dengan K-pop. K-pop ni. Ada satu anak muda, wanita, perempuan lah, budak sekolah menengah. Kita dah jumpa video tu, dah ramai dah tengok. Dan mungkin Haji Omar sempat untuk melihat video tu dan mungkin melihat komen-komen dari netizen yang pelbagai. Satu yang menyokong, satu yang tak menyokong lah. Sama ada yang menyokong bapa dia ke, ataupun yang menyokong mak dia ke, ataupun menyokong anak tu lah. So kalau lah Haji Omar ni dia jadi jiran lah, tengok jiran, apa sebenarnya yang mungkin Haji Omar respon ke, ataupun dalam hati tu pendam dia ke, ataupun macam mana? Cuba share, kongsi sikit. Saya sebenarnya pun baru je tadi buka video tu. Jadi bila first time tengok video tu, memang kita bila tengok video anak menangis, kalau kita tak tahulah yang dibakar oleh ayah dia tu adalah barang-barang K-pop lah. Kalau kita tak tahu, kita akan rasa memang secara natural ni sebagai seorang ayah kan, bagi orang yang biasa, dia akan kesian lah pada anak tu. Jadi kat sini dia sebenarnya isunya adalah reaksi netizen yang bertahan luar biasa jugalah. Kata bersedialah ayah dia tu akan esok duduk dekat rumah orang tua, akan ditinggalkan, tidak akan disayangi lagi oleh anak dia. Jadi benda ni satu reaksi yang saya rasa kalau saya sendiri 30 tahun ataupun 10 tahun dulu, kemungkinan mungkin kita akan buat reaksi yang sama macam ayah tu. Sebab orang yang sensitif lah, orang yang dia boleh jadi sangat sensitif dengan, sebab K-pop ni bagi kita hedonisme lah, kan, benda yang terlalu bagi anak tu mungkin dia tak faham, tapi bagi ayah yang sensitif ni, dia kata ni macam satu agama baru, satu agama, kan. Jadi kita akan cepat bereaksi lah, kan. Jadi mungkin atas sebab itu. Tapi saya tengok satu benda yang netizen marah ni sebab ayah tu bakar tanpa tanya dengan anak dia, tanpa tanya anak dia, kena terangkan kepada anak dia sebenarnya apa silapnya hobi anak dia tu, apa salahnya hobi anak dia tu. Jadi ini mungkin cara didik kita lah. Sebenarnya semua orang nak, mungkin kalau nak membayangkan mungkin pada kedudukan ayah tu, ayah dia nak anak dia tak nak ikut K-pop tu. Mungkin kalau tak tengok, kita letak tepi isu K-pop tu lah kot. Isu apa, maksudnya apa benda yang dibakar tu. Tapi kalau kita ambil je part macam ni parent lah, deal dengan anak zaman sekarang. Kalau kita tengok dari situ, sebenarnya benda tu macam sedikit overreacted lah. Maksudnya terlebih sikit lah. Sedangkan kita tahu zaman sekarang budak-budak bukan boleh kita main zaz macam tu je kan. Bapa atau mak ni kepada benda yang tak betul tu malah lebih tak betul lagi. Maksudnya dia akan jadi dua benda tak betul. Dua benda tak betul. Jadi sebenarnya
Dan sekarang ni cabaran juga ialah kalau dulu orang didik anak, dia mungkin anak dia judge dia, tapi sekarang ada satu dunia boleh viral kan, satu dunia akan judge dia lah. Jadi dia macam macam backfire lah, backfire pada ayah tu lah kan. Dia isu-isu yang kita agak menarik lah, sebab dia antara klasikal punya cara untuk ni kan, ataupun yang moden sikit lah kan. So, anak berubah tahun 2022 macam Haji Umar cakap, tahun 2012 macam mana? Tahun 2002 kan, walaupun 2000 masih macam dekat lagi, walaupun dah 20 tahun lah. Anak tu dah masuk universiti dah kalau umur 20. So, bila netizen pun berubah. Netizen umur tahun 2002 dengan 2022 pun berubah. So, dia agak yalah, menarik, unik cara bertukar. So, bila video ni berada pada tahun 2002, tahun 2012, respon dia beza. Yang sekarang ni respon dia juga mungkin beza kat lah. Okay, jadi dalam apa yang berlaku ni, apa sebenarnya yang kita boleh kongsikan kepada orang yang audien apa daripada respon yang berlaku ni? Susah kan. Pertama sekali mungkin sebagai seorang ayah lah kan, bila dalam suasana mendidik anak-anak yang remaja ni, kalau pada anak-anak tu masih kecil, mungkin kita boleh bukan dalam istilah kita paksa, tapi dia mesti wujud dengan satu kepercayaan. Kenapa dia kena buat benda tu? Kenapa K-pop tu tak betul? Kenapa K-pop ni dia ada unsur akidah tu dekat situ kan? Jadi benda tu sebenarnya dalam, halus. Jadi pernah dididik dari awal lagi. Bukannya hanya pada hari tu kita tengok terus bertindak begitulah. Jadi itu satulah. Jadi pendidikan tu satu usaha yang lama dan berterusan lah. Yang kedua ialah kita kena bertindak rasional lah. Dan dia terutamanya dengan anak-anak yang pada usia remaja lah. Jangan emosi. Jadi benda ni sebenarnya bukan satu benda yang mudah kan? Terutamanya pada mereka yang telah ada satu standard tertentu. Dia kata dah tak boleh. Standard dia macam tu. Jadi sekarang ni dengan anak-anak kita sekarang seolah-olah kita kena cakap pada diri sendiri juga kan. Kadang dulu anak-anak kita orang tanya, Pak Akmal tanya, macam mana kalau anak kita ni dye rambut kan? Ada kan, ada tanya saya kan, macam kalau anak kita ni dye rambut. Dan memang ada pun yang orang yang dye rambut. Tapi dye rambut ni sebenarnya dari segi hukum ni Ustaz. Jadi benda tu adalah benda yang masih lagi boleh disebut dalam apa ni, bidang yang harus. Benda tu boleh dibasuhkan dan dihitamkan balik. Tapi ada satu stage ni kadang-kadang anak-anak ni dia nak mencuba, dia nak buat satu benda yang, jadi kat situlah ibu ayah terutamanya dengan remaja pada zaman sekarang ni, sebab kita nak fikir dia punya long term tu, ke depan hubungan baik ni. Sebab sekali kita dah hilangkan kepercayaan tu, nak bina balik kepercayaan tu memang sangat susah. Saya pun baru ni ada anak saudara. Macam mana dia nak bina kepercayaan pada anak dia? Anak dia umur 8 tahun, tak lambat pun, mungkin 6 tahun anak suka. 5 tahun, mungkin 6 tahun. Tapi budak ni, Anas ni sangat suka dengan binatang. Ayah dia belikan birthday untuk dia dengan dua cage, dua sangka hamster. Budak tu dia kata, ya Allah Bapa, terima kasih Bapa. Jadi Bapa tu just speechless. Terima kasih Bapa. Cuba bayangkan dia punya 20 tahun akan datang. Sebenarnya kita kena banyakkan dia sebab tu dalam emotion kita kadang-kadang kita keluar duit ni, kita fikir apa ni hanya pada duit je. Bagi duit, keluarkan duit kan. Tapi sebenarnya emosi ni pun sama. Kita kena kena banyak bagi, kemudian sekali kita tegur dia tak marah. Jadi sebenarnya anak ni macam tadi ni, adik PAS ni, maknanya dia membeli emosi anak ni pada usia 6 tahun. Tapi kena beli lagi pada usia 8 tahun, usia 10 tahun. Sebab dari situ kita merapat. Bila usia dia jadi macam anak perempuan ni, lepas tu kita tegur dia baik.
Jadi tak boleh bakar lah. Maksudnya masa tu kalau kita tegur cewek, insya-Allah saya rasa dia akan terima. Jadi kenapa kita kena rationalize kan lah. So kita lah kita dididik anak ikut zaman. Kita tak boleh ikut apa yang kita tak boleh pakai lagi dah ayat-ayat macam bapak dulu macam ni, maksudnya bapak dulu kalau buat macam ni atuk kau rasa kan. Dia tak, maksudnya benda tu memang kita kena ikut anak didik anak ikut zaman. Tak boleh apply benda yang sama yang kita lalui kepada anak kita. So, dia memang tak sesuai dan dia memang tak sihat untuk hubungan anak dengan ayah lah. Dulu anak kalau kena rotan dia tak lari. Sekarang kena tegur pun dia dah boleh lari macam tu. Itu dia macam sekarang kita kata kau tak rasa macam mana kehidupan kita di kampung dulu contohnya kan. Dulu kita kat kampung susah, tak ada elektrik kan. Kemudian mandi, tak, jamban apa ni, jamban tak ada, jamban kat luar, jamban cangkung kat luar. Dia orang tak boleh imagine tu. Sebab terlalu jauh bagi dia orang. Jadi kemudian kita pun cerita lah, bagilah apa gambaran yang sedemikian pada dia. Dia tak praktikal. Jadi kita kena betul lah, setuju. Mendidik ikut zaman. Okey, satu lagi topik yang mungkin kita boleh sentuh sikit lah. Satu berkaitan yang kita baru-baru ni kita dengar di universiti di Malaysia ni tentang budak-budak ni. Sekarang tengah budak-budak universiti nak masuk universiti. So dia orang tengah cari rumah. Dia yang tak dapat masuk college, tempat tidur tu. So dia orang terpaksa cari rumah kat luar daripada universiti. Tapi isu yang berlaku, apa yang berlaku ialah susah nak dapat. So dia cakap harga mahal sangat lah. Sebab apa? Bila kita tengok baca rupanya dia cakap susah nak dapat pelajar-pelajar yang dapat jaga rumah dengan baik. So akhirnya ada yang memang tak nak kasi sewa langsung. So apa masalah sebenarnya tentang anak-anak kita di budak-budak universiti ni? Apa sebenarnya attitude yang telah terjadi pada budak-budak universiti sekarang ni? Tak tahu jaga, pandai belajar tapi tak tahu nak jaga rumah kan. Ni macam mana kita? Cuba respon sikit Kak Akmal ni. Haji. Dia sebenarnya sebagai orang yang alhamdulillah saya pun adalah rumah sewa kan. Di kawasan universiti juga ada satu rumah yang kami sewakan kat sini, kat kawasan ni. Jadi memang kita sebagai pemilik rumah ataupun pemilik kediaman tu, memang kita nak pastikan maknanya sebab kita bayar bulan-bulan kan. Jadi pemilik ni dia nak pastikan bahawa rumah tu mesti terjaga lah, bersih, terjaga. Dan boleh digunakan lah. Sebab ada kemungkinan esok pemilik tu yang nak duduk kat situ, atau mungkin dia nak sewakan kepada orang lain pula selepas tu. Jadi apa yang berlaku ni maknanya rumah tu tak dijaga dengan baik. Jadi apabila student ataupun pelajar ni tak tahulah apa attitude mereka, mungkin tak ada rasa tanggungjawab lah. Maknanya kalau dah rosak macam tu, nak ambil deposit macam mana pun dah tak boleh dah. Mungkin dia akan lari, dia akan tinggalkan. Jadi apa solusi dia? Jadi saya fikir salah caranya adalah mereka mengetatkan syarat-syarat lah. Mengetatkan syarat-syarat untuk orang yang nak menyewa. Dan satu lagi tinggikan harga sewaan. Jadi maksudnya kat sini nak menyerulah, maknanya kita perlu jadi satu bangsa dan masyarakat yang tanggungjawab lah. Mana ni satu usaha didik yang kena berlaku secara berterusan daripada anak tu kecil lagi kan, yang memupuk rasa tanggungjawab kepada harta sendiri dan harta orang lain. Contohnya sekarang benda yang berlaku ni, sebelum ni orang selalu blame budak-budak lelaki Indonesia ni. Sekarang ni dah sebut budak lelaki je, budak perempuan je. So dia petik, kita pun oh ya ke? So betul ke? Ataupun macam mana sebenarnya budak perempuan ni sebenarnya? Ada universiti. Itulah rasanya
bila kadang dah kat dengar cerita-cerita budak perempuan, pernah je dengar bawa motor motor tak reti urus motor. Sebenarnya dia instant reaction dia ialah terus muhasabah diri lah, ni aku ni diri anak aku, perempuan aku macam mana kan. Sebab kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar sebenarnya kita dengan anak-anak kan, kita punya nasihat ni banyak macam belajar rajin. Lepas tu ada pula anak mak-mak ni kadang-kadang dia tak apa, dia kata tak buat kerja rumah, belajar je. Maksudnya homework kena settle, yelah maksudnya kena perform, kena dapat banyak ke, contoh macam tu kan. Tapi sebenarnya ada satu masa, satu ketika dalam beberapa tahun sudah ni, bila anak kami dan yang perempuan dah masuk fasa remaja ni, memang akak sendiri rasa perlu sangat bab tu. Akak rasa memang rasanya sebab tengok ada satu kes rumah budak perempuan yang, ya Allah, memalukan lah sebenarnya kalau kita tengok kan, jadi orang perempuan malu, sangat kotor. Jadi memang akak punya ni kepada anak masa cuti ke kan, masa cakap dia tak payah baca buku, maksudnya hari ni cuti kan, kita kemar rumah, contohnya macam tu, apa ni, kemar dapur contohnya. Bagi dia sensitif, bagi dia tak, akak sampai cakap anak tu tiap hari kena pegang penyapu satu masa dah, tapi dia tak bertahan lama sebab dia budak-budak ni dia kembali pada dia belajar, dia kena buat homework. Kita pun jadi macam tu, homework dah siap belum, dah kemar buku belum untuk esok kan, kita tak tanya pun hari ni ada pegang penyapu tak, contohnya kan. Hari tu pernah ada satu zaman sebenarnya kan, kita ada pernah bincang kan, kita kata dah lah, kita kena cakap dengan anak ni, anak perempuan kena pegang penyapu hari-hari, kena pegang penyapu. Sapulah hari ni sapu depan, esok sapu dapur, esok sapu bilik, janji dia pegang penyapu. Memang benda tu akak memang rasa benda tu kena dibuat secara sedar. Sebab secara tak sedarnya kita memang akan sudah belajar kan. Itu macam standard setting. Tapi bila kita tengok keadaan hilangnya nilai-nilai macam kewanitaan semua ni kan. Jadi ni macam akak cuba untuk cerita secara tak langsung, macam secara santai, iaitu buat cerita macam Umi ada terbaca ataupun ada orang kongsi orang perempuan ni kalau dia balik kerja stres-stres kan, ataupun macam kata macam anak tu belajar stres-stres kan, dia nak de-stress, nak release stres tu ialah dikembali kepada fungsi asal perempuan, mengemah kan. Jadi kata tu agak cakap ni pinggan banyak tolonglah basuh macam tu kan. Jadi supaya dia kata sebab perempuan dia stres, tapi kalau dia balik kepada fungsi asalnya dia akan hilang stres tu. Tu orang kata, ataupun ada orang pernah cerita juga, dia kata orang perempuan kalau balik kerja, kalau perempuan kerja profesional semua ni, dia macam melawan lah dia punya sifat dia sebenarnya kan, tapi dia kena kerja kan. Dia bila balik tu, dia kata balik tu pegang menyapu, kemas atau bas pinggan. Tapi anak akak cakap silap tu silap dia tambah stres tu. Yelah, dia tengok macam mana perspektif kita tengok lah. Tapi benda tu macam anak cakap, dia memang kena di-plan kan. Dia tak boleh biar tidak di-plan. Kalau tak plan, dia akan jadi standard setting lah. Dia jadi budak pandai tapi pengotor. Atau budak pandai, dia tak dapat sampah. Sampah kat tengah jalan tu, dia bila lalang. Memang berlaku kan, memang kita faham benda tu. Tapi benda tu perlu diubah lah dengan penuh kesedaran oleh ibu bapa lah yang mendidik kan. Begitu lah. Menarik kan. So tajuk-tajuk ni kita bukan nak menyalahkan contoh pihak universiti ke yang salah ke, ataupun sistem sekolah menengah ke, ataupun mak bapak tu ke, ataupun salah menyalah. Tapi kita mencari solusi apa yang kita boleh bantu pada generasi kita ataupun generasi adik-adik kita ni. Dia tak jauh sangat sampai anak cucu tu, tapi dia dekat dengan kita sama ada anak kita ataupun adik kita ataupun keluarga kita. So kita nak bantu sama-sama supaya kita ada idea, dan juga para netizen luar tu apa sebenarnya kita boleh bantu mungkin jiran kita ataupun budak-budak kawan-kawan kita yang pandai-pandai di universiti tu, untuk dia cakap seimbangkan lah kan. Seimbangkan benda isu seimbang, benda yang sebelum ni kita kalau budak sekolah menengah kemahiran hidup. So apa definisi kemahiran hidup tu kan? So kita tak tahu. So ada yang cakap pertanian, ada yang ni. So sebenarnya benda-benda ni yang banyak mengajar kita bila kita jumpa. Ini yang adalah common sense lah sebut. Common sense yang agak kita boleh definisikan banyak benda Betul. Common sense. Tu yang common sense benda yang dah hilang kan. Common sense is
something not very common lah nowadays. Common sense so contohnya sekarang ni ya, dulu telefon tak ada, so common sense ke bila kita cakap dengan orang kita pegang phone. Dia dah bertukar lah kan. Dulu macam ni, sekarang ni macam mungkin diterima lah. So dia berubah setiap tahun, seperti mana Facebook berubah tukar jadi TikTok, Instagram. Common sense pun dia teradapt sekali dan bertukar-tukar lah. So itu menarik untuk kita bincangkan pada hari ni lah. Okay, alang-alang kita dah sembang tadi tentang satu budak sekolah menengah, lepas tu budak sekolah universiti pula kan. So Haji Omar sendirilah, maknanya ada anak yang kecil lagi, ada yang dah besar kan. Sekarang berapa orang lah sekarang ni anak Haji Omar? 6 orang kan. So yang paling dewasa adalah 21 lah, maknanya yang paling kecil sekolah 9 tahun lah, maknanya daripada 3 sampai 21. So pelbagai lapisan So 9 tahun dengan 21 tu pun hidup zaman ni berbeza-beza Beza. So mungkinlah Omar dengan Kak Akmal boleh kongsikan lah cabaran untuk mendidik anak-anak yang pelbagai umur dan pelbagai ragam lah, lelaki dan wanita. Share sikit. Sebenarnya tak ada tips dengan dia anak ni. Sebenarnya dia adalah satu mujahadah lah, satu benda yang kita kena sentiasa perbaharui lah kot. Kena menilai anak tu pada keadaan tu dan sebenarnya apa yang perlu kita buat kan. Kalau cerita Zakir satu tips kan tak? Yasir Fahdi cakap apa? Dia kata masa dia bujang belum kahwin, Yasir Fahdi kan, orang tanya dia, Syekh kata apa tips ni? Jadi dia pun keluarkan 6 tips dia kata menjadi parent ataupun mendidik anak kan. Jadi bila dia ada 6 orang anak, sekarang ni dia kata sebenarnya tak ada tips. Sebenarnya tak ada tips. Yang ada hanyalah panduan ataupun nasihat atau perkongsian sebenarnya. Jadi macam kalau macam ustaz tanya pada kalau apa tips memang sebenarnya apa yang kita cakap ni pun bukan tips. Sebabnya kalau kita apply dia tak semestinya works untuk orang lain. Maksudnya kan kalau kita menjadi kat kami, orang lain mungkin tak menjadi. Sebab kita kena somehow kita kena modify dia. Dan anak-anak tu sendiri pun setiap daripada mereka berbeza. Dia punya karakter dia tak sama. Dia punya, kalau macam anak kami yang sulung ni kalau dengan ketegasan kita marah dia akan follow je kan, sebab jiwa dia tu jiwa taat. Tapi bukanlah yang kedua, yang ketiga tu maksudnya dia tak taat, tapi dia ada jiwa dia yang tersendiri. Yang dia kata dia mungkin akan question. Dia kata kenapa aku kena buat macam ni? Kenapa aku kena ikut mak ayah aku punya cara? Kan? Tak boleh ke dia pergi sebab dia mungkin ada sebab dia nak explore dunia yang lebih luas lagi. Jadi kita perlu kepada orang kata keterbukaan. Pada masa yang sama kita nak juga mereka memiliki keputusan ataupun pilihan hidup mereka. Ini sebenarnya jelas Quran telah mengajar kita untuk hidup sebagai seorang hamba Allah, untuk jadi khalifah Allah di muka bumi ni. Sebenarnya itu bukannya satu yang kita kena paksakan pun. Itu adalah bukan benda yang, itu adalah tuntutan kan? Cuma bagaimana kita nak capai tuntutan tersebut dan bagi anak kita terima, ambil benda tu sebagai satu pilihan dia. Itulah choice dia. Sebab kita dengar sebenarnya dalam hidup ni tidak ada orang kata what is the best decision ataupun what is the right decision. Sebenarnya tak ada best decision ataupun the right decision. The best decision ialah bila kita buat satu pilihan, kemudian kita buat effort setiap hari, usaha setiap hari untuk mencapai pilihan yang kita telah buat tu. Itu yang saya cakap, saya tulis pada anak-anak ni. Dan sekarang ni korang bukan tak tahu, dan utamanya yang dah besar-besar ni, bahawa sebenarnya kita kena hidup sebagai seorang Muslim, kena hidup sebagai seorang Islam,
kena berjuang. Kita tengok orang Melayu Islam teruk, orang Melayu Islam kena bangkitkan jati diri dia. Sebenarnya benda tu dia tahu. Sebab kita dah cuba bina benda tu daripada dia kecil. Tetapi macam mana dia, so kita nak dia datang daripada diri dia sendiri. Benda tu nak ditanam, akhirnya dia sendiri yang sedar. Jadi benda tu yang menyebabkan dia susah lah mencabar. Dan dia bukan ada satu cara lah sebenarnya. Kita rasa cara ni yang terbaik dan dia kena buat cara tu. Mungkin kami macam tu kot. Masa time lah. Masa dulu kita rasa macam tu. Mesti ikut cara ni je. Ini dia. Ini tarbiyah yang telah ayah lalui, umi lalui, kena ikut cara ni. Tapi bila kita anak dah mungkin menginjak dewasa ni, kami mula sedar bahawa sebabkan yang berbeza, dia tak boleh ikut satu cara je. InsyaAllah dia akan sampai kepada apa yang kita nak. Tapi setiap orang ada lalui cara dan jalan yang berbeza, dan kita kena terima selagi mana dia tidak cross sempadan yang tak sepatutnya lah. Jadi selagi mana di dalam tu pelik-pelik sikit, dia buat perangai sikit kan, itulah dia benda yang ibu bapa hari ni kena bersabar. Maksudnya nak jadi bapa dia pun kena bersabar juga. Kena bersabar dengan kerenah dan dia punya reaction ni. Peringkat awal sekali kena ajar ialah nilai lah. Kena the values tu. Apa value yang kami memang tak boleh nak compromise pada peringkat awal. Satu ialah dia tak boleh tipu. Mesti bercakap benar lah. Ini kalau dia orang menipu, memang ini pada usia sebelum habis ajar 6 kan. Maksudnya kalau dia ada ditangkap menipu, kata ada telefon tapi dia ada telefon tak? Dia kata tak ada. Rupanya ada. Dia ada akaun Insta tak? Ni dah jam 5 ni. Perempuan. Dia kata tak ada tapi rupanya ada. Tapi bila benda yang macam tu memang akan kena hukuman lah. Kena rotan, kena tegur, sampai menangis. Kemudian kita pun menangis, kita pun peluk dia balik. Benda tu berlaku. Sebab kita nak ajar dia nilai yang pertama sekali adalah nilai mesti tak boleh tipu. Memang tak boleh tipu. Sebab tu kita bagi tu. Kemudian yang nilai yang seterusnya macam dia nak beli. Betul saya cakap, bila usia kecil ni kita boleh paksa bahawa sebenarnya ada Tuhan. Kehidupan bertuhan, kehidupan beragama, meyakini ada Allah yang melihat. Benda tu semua kena buat daripada awal. Kita itu pun, tapi nak bina kepercayaan, keberadaan tu memang kena buatlah dari awal lah. Jadi nak tanam nilai ni yang paling susah lah sebenarnya. Nak tanamkan supaya rajin belajar, senang je sebenarnya Ustaz. Macam senang je. Kalau dia malas, kita cakap nak jadi dia rajin, senang. Tapi yang susahnya ialah nilai tu nak masuk dalam diri dia. Nilai kehidupan berjuang. Maksudnya dia tahu dia belajar untuk apa. Dia tahu dia pandai ni, apa sebenarnya tuntutan kepandaian, kecerdikan dia tu. Maksud Allah nak apa daripada kepandaian itu. Itu yang susah. Nak suruh dia jadi pandai, nak suruh dia dapat banyak A, tak susah pun sebenarnya. Dia sendiri akan rasa. Benda dunia ni kan memang senang sikit kan. Nak dapat straight A's, apa benda semua senang, tak susah. Memang dia boleh. Tapi benda lain tu lah, nilai-nilai macam dia cakap apa ni, ayah dia cakap memang lagi susah lah nak tanamkan nilai. Nilai apa tadi? Nilai apa Allah ada bersama kita. Nilai apa, nilai kehidupan ni. Kita tahu kehidupan ni sebenarnya kecil mana nilai sebenarnya berbanding dengan kehidupan yang kita tak nampak kan. Benda tu susah nak instill, walaupun daripada kecil lah kita cakap kan. Tapi betul salah. Maksud kita punya peranan mak ayah ni memang tak habis lah. Anak dah tua ke, anak dah 21 ke, kita akan kena ulang benda-benda yang sama kan. Supaya benda tu tetap kena cakap, satu lagi kena tak boleh cakap sahajalah, kena buat lah. Berbuah dengan amal, mendahului kata-kata kita sebenarnya. Nanti itu yang kadang-kadang susah juga bagi kebanyakan ibu bapa lah. Kita suruh anak kita baca Quran tapi kita tak baca Quran. Kita cakap tentang kita kena berjuang ataupun kita kena hidup untuk rumah ni, kita kena bangkit dan
bermanfaat kepada umat, tapi dia tengok ayah dia kat malam tengok TV je. Kan, faham tak? Maksudnya benda tu tak konsisten yang kita cakap dengan yang kita buat. Jadi anak konflik lah kat situ. Sebab tu macam memang betul kuduah memang sangat penting. Dia dengar kita cakap, dia tengok kita buat. So memang itu yang kita daripada kecil, memang anak-anak kami memang dia antara komplain biasa ialah ayah dia tak jumpa ayah satu hari. Contohlah ni sebelum pandemik ni, sekarang ni banyak sikit jumpa ayah. Covid membuatkan dia orang banyak dengan ayah lah. Tapi sebelum, maksudnya itu yang rumah dia. Tapi dia tahu, tapi itu ada benda yang sebenarnya subconscious mind dia terima. Dia tahu ayah dia adalah seorang yang bukan duduk rumah. Dia tahu ayah dia adalah orang yang sentiasa duduk luar dan bekerja untuk umat ni. Dan benda tu kita harap, ya Allah pun maha kaya takkan mensisihkan apa tu pengorbanan kita. Dan kita harap anak kita dapatlah benda tu walaupun kita tak cakap. Tapi sekarang ni memang kita cakap dan kita kena tunjuk contoh. Betul. So, hari ni menarik kita dapat mendengar pasal-pasal yang banyak sudut, banyak angle lah yang kita boleh dengar. Dan kita mendengar mungkin sebab ada anak yang kecil, ada yang besar, yang sederhana, yang masih remaja, sudah remaja yang mungkin nak masuk. Dan walaupun anak-anak tu satu rumah, tapi bila ialah mak ayah kan, bila cakap tu dia seorang rasa, seorang tak terasa. Tukar pula bahasa. Kalau cakap bahasa ni orang itu. So kadang-kadang mesej tu mesej sama tapi mungkin seorang dapat, dua orang ni cakap tinggi sangat bahasa ni. Kadang kan. So kadang dia kena tune sikit. Biasalah tu. So mungkin sekarang ni lah kita dapat dengar daripada Haji Omar dan Kak Akmal kan, mutiara-mutiara yang boleh kita ambil dan simpan kepada yang mendengar kan. Mungkin anak tu masih kecil lagi, ataupun anak tu baru seorang kan. So simpan benda ni, dan mungkin 10 tahun akan datang kita mungkin boleh jadikan dia satu bekalan lah untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin berlaku. Kita kadang bila anak apa benda kan, tak apa masalah anak-anak aku ni jadi dia stuck. So kadang bila kita dengar balik kan, mungkin pernah dengar Haji Omar kongsi, Kak Akmal kongsi lah. Dia macam tu lah. Detik momen tu supaya nanti kita boleh try. Dia try and error tu kadang jelah maknanya kita try, ini sesuai untuk anak ni. Mungkin ada yang sama sesuai, tak ada kita adjust sikit. Satu benda saat ni, dia kena ada, kami ni belajar daripada orang lain juga, belajar daripada ikhwah yang lain, belajar daripada, sebab mendidik anak ni sebenarnya bukan satu benda yang mudah kan. Jadi kita mestilah terbuka untuk belajar dengan orang yang lebih mendahului kita lah. Jadi saya rasa itulah yang saya cuba buat lah. Walaupun kadang-kadang kita belajar tu mungkin hari ni kita boleh tengok dengan pelbagai cara kan, dengan YouTube, dengan ziarah dia, dengan bersembang dengan dia, tanya pengalaman dia macam mana. Jadi kita juga observe kan? Kita tengok observe orang lain, tengok observe anak-anak Ustaz Fauzi kan, anak-anak Ustaz Lah, anak-anak Prof Zain yang kita nampak lah. Kita kena terbuka untuk belajar dan bertanya. Jadi kalau kita ni nakkan anak kita ni jadi seorang pemimpin, waja'alna lil muttaqina imama kan, pemimpin kepada orang yang bertakwa. Jadi maksudnya kita kena cari orang yang bertakwa, yang dah berjaya mendidik anak dia. Dan kita kena kaji sebenarnya apa yang dia buat, apa yang tips dia, apa cara dia buat, dan kemudian cuba apply kan dengan kehidupan kita. Tadi dah dengar banyak dan menarik semua kan. Kita boleh dapat tips-tips yang kita boleh simpan. So kita dah sampai di peringkat akhir. Kita nak kongsi pada penonton kita lah untuk terakhir kali ini. Apakah yang boleh Haji Omar, yang Kak Akmal kongsikan pada penonton yang paling ringkas dan padat yang menarik? Okay.
Satu hari saya nampak dekat dia panggil apa ni, screen saver dekat telefon dia tu kan, dekat anak saya yang form 4 Sumayya, dia tulis how bad do you really want it. Nak terjemah pun susah. How bad do you really want it? Sekuat mana sebenarnya kamu ingin mencapai benda tu. So dalam apa saja yang kita nak capai ni, sebenarnya kita nak sebenarnya kita nak sejauh mana kita sanggup berkorban untuk membara dalam hati kita ni untuk mendidik anak kita ni supaya anak kita ni jadi berjaya. How bad do you really want anak ni berjaya, anak ni menjadi seorang yang diimpikan oleh kita lah. Jadi benda tu sebenarnya kena tanya diri kita lah, sanggupkah kita berkorban segala-galanya lah. Jadi sebenarnya adalah benda ni akan apply kepada apa saja yang kita buat. Kalau kita doa untuk menjadi di kalangan syuhada solihin dan bersama dengan para nabi kan, sebenarnya how bad do you really want doa kita ni direalisasikan. Sebenarnya kita kena muhasabah diri kita. Jadi kalau kita nak anak kita ni, kita kena sanggup untuk bagi, sanggup untuk berusaha, sanggup untuk memberikan segala-galanya lah sebenarnya. Walaupun kadang-kadang benda tu di luar kebiasaan, kita terpaksa korban benda yang mungkin sukar lah, mungkin besar, tapi sebab kerana sayang, kerana nak menjadi isu nak kemenjadian anak tu, kita kena membuat lah. Allah. Mungkin sikit je lah daripada akak ialah akak saya berpegang pada prinsip parenting is not science, it's an art. Maksudnya parenting ni dia bukan sains, dia adalah seni. Jadi dia tak ada kita buat 1, 2, 3 hasilnya 4. Dia adalah orang lain mungkin 1 campur 3, orang lain mungkin 2 campur 3 campur apa. Jadi sebenarnya tak ada satu cara ataupun tak ada satu benda yang kita boleh confirm atau boleh pastikan anak kita menjadi sekian kalau kita buat sekian. Dia adalah art, dan bila dia seni, dia terbuka kepada pengolahan dan kreativiti, dan kita punya naluri seorang ayah dan seorang ibu ketika berdepan dalam satu situasi itu. Itu yang akan menyebabkan parenting kita akan kekal relevan, dan kita memang kena banyak-banyak berdoa supaya Allah pandu. Saya memang selalu cakap kat orang ataupun kat anak saya sendiri, kata kalau orang tanya Umi apa rahsia mendidik anak, Umi kata Umi tak rahsia, sebab Umi tak tahu, sebab kita tak ada satu-satu cara yang kita dah formulate lama, tak ada. Tapi saya yakin dan percaya bahawa apa yang kami lalui dan kami ini adalah sama ada dia adalah satu kejayaan atau satu kegagalan, dia adalah semuanya dari Allah, dan kita mengambil semuanya sebagai petunjuk untuk ke depan. Wallahu alam, tu je lah yang mungkin saya boleh sebutkan. Wallahu alam. Baik, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ucapkanlah pada Jemaah dan Dakma atas perkongsian di hari ini untuk kita dan juga penonton-penonton mengambil mengajar pedoman-pedoman lah untuk kita lalui hidup kita, terutamanya secara keluarga, sama ada ketua keluarga yang lelaki ataupun yang wanita tu sebagai penolong ketua keluarga yang insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada penonton yang telah sudi untuk mendengar cerita-cerita daripada speaker-speaker kita yang kita panggil. So, pada anda-anda yang rasa menarik untuk kita kupaskan tajuk-tajuk yang selepas ini, jangan lupa untuk tinggalkan komen, tulis apakah tajuk-tajuk yang mungkin viral yang kita nak dengar, apa yang kami respon daripada tajuk-tajuk yang anda mungkin
terfikir-fikir dalam otak tu lah kan, tak tahu jawapan dia. So kita akan cuba bantu anda untuk menyelesaikan segala persoalan yang terbuku di hati dan minda. Saya Ustaz Amar, kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum.